Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Rabu 30 hari bulan Jun untuk mata pelajaran reka bentuk teknologi tahun 5. Okey, kita masih berada dengan tajuk yang sama, iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Standard pembelajaran 6.3.4 mencana idea dalam bentuk sudokod atau carta alih berdasarkan situasi. Baik, di sini cikgu tunjukkan struktur kawalan jujukan. Sebagaimana yang kita telah belajar pada minggu-minggu sebelum ni, kita dah tahu itu struktur kawalan ada 3, iaitu struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Di sini cikgu tunjukkan dulu struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan jujukan ni hanya senang saja, dia tidak ada pilihan ataupun cabang ataupun apa-apa pertanyaan. Dia hanya baris demi baris saja. Itu baris demi baris saja. Dia akan pergi ke setiap baris dan setiap baris dan setiap baris dan tamat. Jadi dia baris demi baris, dia melakukan operasi baris demi baris. Seperti ditunjuk di sini, sudokod dia mula masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air dan tamat. Ini adalah carta alih. Kita tulis di sini carta alih. Carta alih. Okey, dimulakan bermula kena bulat, bentuk bulat, 4 segi tempat, 4 segi tepat. Masak air tu, dan ni merupakan input dan output. Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Ya, di sini kita boleh kata input. Ini juga input sebab dia segi 4 selari. Dia mewakili input. Jadi kita betul lah kita masukkan uncang teh, kita masukkan itu adalah input. Tuangkan air panas juga input. Masukkan gula juga input. Yang ini operasi. Okey. Operasi dan tamat. Kacau air dan tamat. Okey, senang saja jujukan. Dia satu demi satu dia bergerak. Okey. Kita pergi tengok pada kawalan jujukan yang lain pula. Okey, di sini kawalan jujukan pilihan. Pilihan ni kita ada pilihan untuk membuat sesuatu. Tengok balik sudokod. Mula masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka di sini menunjukkan ada pilihan di sini ya. Di sini menunjukkan terdapat pilihan. Jika mahu susu, maka. Jadi tambahkan sedikit susu, tamat jika, kacau air dan tamat. Di sini adalah pilihan. Di sini pilihan. Kita tulis sikit pilihan. Di sini adalah pilihan. Mula masukkan air, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Lepas tu tuangkan air panas dalam cawan. Di sini dipilih. Kalau ya, masukkan sedikit susu, dia akan pergi ke kacau air dan tamat. Jika dia tak mahu susu, dia terus kacau air. Kacau air ni akan tetap berlaku. Okey. Kita pergi pula kepada struktur kawalan ulangan. Ni ulangan ni dia ada syarat. Dia mesti ada syarat. Okey. Syarat di sini. Okey, mula ni macam biasa. Minum air macam biasa. Selagi rasa dahaga. Syarat dia selagi rasa dahaga. Syarat. Minum air lagi.
dia kena ada syarat. Minum air lagi. Selagi dahaga, minum air lagi. Jika tidak dahaga, lagi tamatlah, dah habis operasi tu. Kita tengok pada struktur carta ahli. Carta ahli ni mula minum air, masih dahaga ditanya ya, minum air lagi dan tamat. Okey. Itu adalah struktur kawalan ulangan. Okey, kita pergi kepada situasi. Tengok situasi dia. Ahmad ingin makan rambutan yang masak di hadapan rumahnya. Jika buah itu masak, maka buah itu akan dipetiknya. Ni. Di sini tengok. Jika buah itu masak, maka dia akan petik. Jika tidak, buah itu tidak mau makan. Dia tak mau makan kalau tak masak. Dia tak mau makan. Okey. Buah itu, tengok. Tulis algoritma iaitu sudokod dan carta ahli. So, algoritma ni adalah merangkumi sudokod dan carta ahli. Kita pergi kepada sudokod dulu. Okey, mula pergi ke pokok rambutan. Kan, pergi ke pokok rambutan. Diperiksa buah tu. Jika masak, maka dia akan petik dan makan. Okey, memenuhi tak pada situasi dia. Okey. Tamat jika dan tamat. Habis cerita dia. Okey, tengok carta ahli lagi faham sikit. Mula pergi ke pokok rambutan, periksa buah. Jika buah tu masak, jika syarat ni memenuhi syarat ni, masak, dia akan petik dan makan. Jika tidak, dia terus akan tamat. Jika ya, dia akan makan dan tamat juga. Okey, macam itulah. Okey, di sini ada bentuk pilihan ya. Jika dia masak, dia akan makan. Jika tidak, dia tak akan makan. Dia tak petik lah. Okey, tengok pada situasi 2. Samad bersama ayahnya ingin membeli uniform di Pekan Air Hitam. Apabila mereka hendak pulang ke rumah, mereka akan singgah ke warung Mak Teh untuk minum cendol. Tulis algoritma yang sesuai. Okey. Mula-mula dia naik motor lah. Kita nyatakan naik motor pergi ke Pekan Air Hitam. Okey, kita tulis naik motor di sini. Lepas, jika ada uniform sekolah, maka beli uniform. Tamat pilihan tu. Singgah warung Mak Teh. Okey, tengok pada carta ahli. Mula naik motor ke Pekan. Okey, naik motor ke Pekan. Ada uniform tak? Okey, kalau ada, dia akan beli uniform. Kalau tidak, kalau tak ada uniform, dia akan balik kan? Dia akan balik, jadi dia akan singgah warung Mak Teh. Jadi kalau dia beli uniform juga, dia masih akan singgah juga kepada warung Mak Teh. Jadi warung Mak Teh duduk kat sini lah. Sebab tu anak panah dia tunjuk kat sini. Jadi selepas beli, dia akan singgah juga ke warung Mak Teh. Kalau tak ada uniform juga, dia akan singgah juga kepada warung Mak Teh dan tamat. Okay, sebab berdasarkan ayat dia, mereka akan singgah. Mereka akan singgah ke warung Mak Teh. Okey, mereka akan singgah ke warung Mak Teh juga untuk minum cendol. Okey. Saya harap kamu boleh faham situasi ni. Okey, ketiga. Aini akan mengadakan sambutan hari jadi anaknya. Dia akan mengemas rumahnya dan bercadang untuk menyediakan 5 jenis hidangan untuk dihidangkan kepada tetamu jemputan. Okey, pertamanya apa kata kerja dia? Kata kerja dia adalah dia mengemas, mengemas rumah dan untuk menyediakan 5 hidangan.
5 hidangan. Ini merupakan syarat. Syarat ni, syarat dia nak sediakan 5. Jadi dia kata dia nak sediakan 5. Jadi kita buat sudut dia. Mula kemas rumah. Okey, ada kemas rumah. Kemas rumah. Kemas rumah di sini, nyatakan kemas rumah. Sediakan hidangan. Okey, dia menyediakan hidangan. Selagi tidak cukup 5 hidangan, teruskan sediakan kuih. Dia akan sediakan kuih lah. Selagi tak cukup 5. Sebab dia bercadang untuk sediakan 5. Jadi dia akan sediakan 5 dengan kuih itu. Tamat selagi dan tamat. Okey, tengok pada catat alih. Mula, kemas rumah, sediakan hidangan. Cukup 5 hidangan? Ya. Di sini ada kesilapan sikit. Patutnya di sini tidak. Tidak. Di sini ada kesilapan. Cukup 5 tidak. Teruskan. Di sini ya. Ya, terus tamatlah. Di situ ada silap sikit ya. Okey, cukup 5 hidangan? Tidak. Teruskan sediakan 5 hidangan. Sediakan hidangan. Cukup lagi? Tak cukup. Buat lagi sampai cukup 5. Dia akan ya, tamatlah. Okey. Okey, baik. Untuk situasi 4, Pak Samad merupakan seorang peniaga yang berjaya. Setiap hari dia akan memulakan perniagaan dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Setelah itu Pak Samad akan berjoging untuk menyihatkan badannya. Jadi di sini kita buka di sini tengok sudut kod dia. Mula buka kedai pada pukul 8 pagi. Selagi belum pukul 5 petang, dia terus berniaga. Itu dia buka kedai lah. Dan tutup selagi pergi berjoging dan tamat. Jadi di sini tengok mula buka kedai 8 pagi. Sudah pukul 5, tanya dia. Syarat dia, sudah pukul 5 lagi. Dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tu, dia terus kedai tidak tutup lagi. Dia buka, dia pusing lagi. Sampai lagi pukul 5. Dia tak sampai lagi syarat dia. Dia terus buat lagi. Buka lagi kedai. Selagi tidak memenuhi syarat pukul 5, dia terus buka kedai tu. Jadi setelah pukul 5 itu memenuhi syarat, jadi ya. Dan dia boleh pergi jogging lah. Dan tamat. Okey. Rasa cukup setakat ini dulu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.